قال معلف قدس الله سره سمعت الشيخ أبا العباس المرسي يقول والله ما رأيت العز إلا في رفع الهمة عن الخلق. Aku mendengar akan Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, wallahi demi Allah, ma ra'aitul izz, tidak aku melihat dan tidak aku dapati akan kemuliaan seseorang itu illa fi raf'il himmati anil khalaq, melainkan pada mengangkat himmahnya, yakni keinginan dan tumpuan dia kepada makhluk, yakni qalbi insan ataupun hati insan itu apabila tidak diikat dengan makhluk, sebaliknya diikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat kemuliaan yang tinggi. Kerana hati apabila diikat dengan Allah, dia akan dipancari dengan nur, ma'rifah dari Tuhannya, dipancari dengan madad, bantuan, faid dan limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan hati apabila diikat dengan makhluk, hati itu akan menjadi kotor, hati itu akan menjadi jauh, dan hati itu akan menjadi gelap. Oleh kerana itu, aling qalbak billah, tambatlah hati kamu dengan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai segala-galanya, yang menguasai seluruh makhluk, dan ia merupakan Tuhan yang mentadbir sekalian makhluk, yang menentukan keadaan yang berlaku dengan taksis iradatnya pada azal. Sebelum lagi ada makhluk, telah siap perancangan dan penentuan taksis iradat Allah Ta'ala yang maha hebat. Oleh kerana itu, kemuliaan adalah disebut dalam Al-Quran, walillahil izzah, bagi Allah lah kemuliaan, wali rasulihi walil mu'min, dan bagi rasul ni dan bagi orang mukminin, bagi rasul dan orang mukminin ialah kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Adapun kemuliaan yang hakiki ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, hati manusia jangan ditambat dengan makhluk, yakni jangan memandang seolah-olah makhluk itu boleh memberi atau seolah makhluk itu boleh menahan. La yadurru wa la yanfa, itu hakikatul khalaiq, hakikatul insan, hakikat makhluk. La yadurru, tidak boleh memberi mudarat, wala yanfa, dan tidak boleh memberi manfaat. An-nafi', yang memberi manfaat, nama Tuhan ialah An-nafi', yang memberi manfaat. Ad-dar, yang memberi mudarat pun dia. Jadi oleh kerana itu, jangan kita gantungkan benda yang tidak ada hakikat. Sekiranya insan itu hatinya digantungkan dengan makhluk, maka ia telah disindir tajam oleh Al-Quranul Karim dalam suratul Ankabut. Firman Allah Ta'ala, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perbandingan dan kiasan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, perbandingan orang yang mengambil selain dari Allah Ta'ala, yakni di kalangan makhluk, sama ada ia berupa ins, manusia, atau al-jin, atau jin, ataupun makhluk yang lain, sebagaimana yang diambil oleh orang-orang yang sesat di kalangan kafir, benda yang tidak bernyawa di kalangan patung-patung yang dipuja. Maka barang siapa yang mengambil selain Allah tempat bersandar dia,
maka dia disindir oleh Allah Ta'ala. Kama salil ankabut, dia seperti labah-labah. Ittakhazat baita, yang membuat rumahnya. Labah-labah bila kita lihat dia membuat rumahnya dengan jejala dia. Yang mengharap seorang dia dapat lepas dari panas, hujan, tetapi benda berlaku sebaliknya. Bila hujan mencurah, maka basahlah ia, dan bila matahari menyinar, panaslah ia. Maka Allah Ta'ala sindir orang yang hatinya bergantung kepada makhluk. Maka seperti labah-labah yang menggantung harapan pada sarangnya. Ittakhazat baita. Maka Tuhan menyebut, wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, serapuh-rapuh rumah adalah rumah labah-labah. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu faham. Al-Quran kata, kalau kamu faham, kamu lihat sindiran ini. Mana satu daripada sindiran tajam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir manusia yang tidak mengenali Tuhannya, ataupun pengenalannya tidak terang, ataupun pengenalannya terhijab, terdinding dengan dinding-dinding yang tidak ada hakikat, iaitulah dinding khalqiyah, dinding makhluk yang menyebabkan hatinya tidak boleh tarakki, atau qalbinya tidak boleh menuju pada makrifat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana makrifat yang sebenar kepada Tuhan ialah satu perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan makrifat yang tamam, makrifat yang tammah, iaitu dengan jalan zauq, wijdan, syuhud dan ayan. Mana keperasaan hati yang kuat dengan Allah, dan juga kedapatan makrifat yang kukuh ini melalui keperasaan yang sungguh, hasil daripada qalbi itu dibersihkan. Qalbi insan yang diibaratkan sebagai satu cermin, apabila ianya ditutup dengan debu, lumpur dan sebagainya, maka ia kurang dapat menangkap. Tetapi apabila kita bersihkan cermin itu dengan kita lap dan bersih dia dengan alat penyuci, apabila dia bersih, cantik, terang, maka nampak jelas dan sedap kita memandang kepada cermin tersebut. Sebab penglihatannya jelas. Itulah qalbi insan. Bila dia bersihkan dengan pembersihan rohani, dia akan terang dengan Tuhannya. Dan bila dia mengenali sebenar siapakah Tuhannya, ketika itu dia akan menghasilkan manafik, benda-benda manfaat yang besar, iaitulah kenikmatan dia dengan Tuhannya, kelazatan iman yang tinggi, dan berkemanisan di dalam melakukan ibadah. Berlainan sekiranya kalbi itu tidak dibersihkan, maka ketika itu ibadah yang dibuat hanya berupa kerangka luar, tidak meresap ataupun tidak mempunyai ruh. Di mana ruhul ibadah ialah hudurul qalbi ma'allah wa inkishaful qalbi. Itu di antara dia. Hati dia dapat hudur dan terbuka mata dalamnya, sehingga ia karam dalam memandang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga terhapus pandangan khalqiyah. Ia sebutkan tadi, ia telah bila terhapusnya pandangan keperasaan sifat makhluk dalam memandang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhapusnya asma makhluk dalam memandang asma illahi ta'ala, dan kemuncaknya terhapus kewujudan makhluk dalam memandang kewujudan Allah. Itu dimaksudkan himmahnya terangkat. Ma ra'aitul izz illa bi raf'il himmah anil khalqi. Iaitulah tidak aku lihat kemuliaan yang sebenarnya pada insan, melainkan apabila dia angkatkan himmahnya menuju kepada Allah dan meninggalkan akan makhluk. Itu doa yang besar diamalkan oleh para arifin. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah pandangan makhluk dari kalbiku. Ya Allah, ya Tuhanku, tariklah
hatiku menghadapmu. Itu satu doa besar. Ya, tarik, kita minta hati kita ini ada jazbah, dipanggil injizab, yang disebut oleh Allah Ta'ala, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Tuhan menarik akan hati orang yang dikendakinya. Mana seseorang itu berlaku ketarikan, dipanggil al-injizab, tertariknya qalbi dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dia akan mendapati berbagai-bagai rahsia, ya, berbagai-bagai kelazatan dan kenikmatan ia dengan Tuhannya. Adapun kelazatan kita sesama makhluk, ini perkara yang tidak ada nilaian. Kelazatan makanan, kelazatan minuman, pakaian, kenderaan, harta, ini tidak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Yang ni orang kafir pun dapat, bahkan dia lebih banyak daripada kita lagi. Ya, kelazatan yang kita nak ialah lazat billah, ya, kemanisan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-aish, kerinduan dengan dia. Yang ini dia panggil satu daripada kurniaan-kurniaan besar yang diberikan sekiranya insan itu membersihkan qalbi dia, atau dalam arti kata lain, dia mengangkat akan himmahnya daripada makhluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata tong pengarang, wastahi minallahi ba'da an yakuna kasaka kullatal imani wa zayyanaka bizinatil irfani an tastawliya alaika al-ghaflah wan nisyan hatta tamila ila al-aqwani aw tatluba min ghairihi wujud al-ihsani wa qabihun bil mu'min an tunzila hajatahu bi ghairi maulahu ma'a ilmihi bi wahdaniyati wa infiradihi birububiyati wa huwa yasma'u qawlahu ta'ala alaisallahu bikafin abda. Wastahi, malulah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, setelah dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, memakaikan padamu pakaian iman, yang disebut dalam firman Ta'ala, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Tapi Allah Ta'ala lah yang mentahbibkan, mencempakkan perasaan kasih dan cinta kepada keimanan dan kebencian kepada kekufuran dan kemaksiatan. Ini semua kurniaan Allah. Jadi kata tuan pengarang, wastahi minallahi ba'da an yakuna kasaka kullatal imani. Malulah engkau kepada Allah Ta'ala setelah dia memakaikan kepada kamu pakaian iman yang cantik, yang hebat, dan menghiasi dirimu dengan perhiasan ma'rifah. Ta'ala zayyanaka bizinatil irfan, dia menghiaskan dengan perhiasan ma'rifah. Setelah itu engkau dikuasai oleh kelalaian. Lepas dia bagi hadiah kepada kita, ya, tiba-tiba kita kotorkan diri kita, pakaian kita tadi dengan kelalaian, kealpaan, sehingga engkau cenderung kepada segala akuan. Jadi bila insan itu dibalut balik dengan an-nisyan dan ghaflah, hatta tamila ilal aqwan, akhirnya hati dia berpusing, cenderung balik kepada akuan. Apa akuan? Itulah makhluk. Ya, wa tatlubu min ghairihi, dan engkau menuntut selain daripada Allah Ta'ala wujudul ihsan, akan keihsanan, padahal semua itu adalah dari dia. Ya, wa qabihin bil mu'minin, ya, an yunazzila hajatahu bi ghairi maulahu. Kekejian besar bagi orang mukmin bila qalbi, hati dia ada perasaan berhajat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ma'ilmihi bi wahdaniyah, serta dia faham dan mengetahui ketunggalan Allah Taala dan infirad, ya, ketunggalan Tuhan dengan rububiyah. Ketuhanan adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mengawal segala-galanya. Tiba-tiba dia berpusing daripada makrifat dia beri, dia menghadap balik kepada makhluk.
Sebab itulah Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali menyatakan al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati itu tidak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik-balik. Ya. Bahkan dia menyatakan balikkan hati itu lebih pantas daripada didihan air yang mendidih. Kalau kita jerang air mendidih, kita tengok dia laju kan. Maka hati kamu, kata Hujjatul Islam Imam Ghazali, lagi laju. Sebab tu kadang kita berasa sangat jelas. Ada kala kita ibadat rasa lazat, sedap. Ada kala kita rasa malas, berat dan sebagainya. Ini maknanya apa? Perubahan hati itu berubah. Sebab tu kita sentiasa memohon pertolongan kepada Allah supaya mendapat istiqamah dan bantuan daripadanya. Maka setengah daripadanya ialah kita memerhatikan dengan perasaan rasa malu. Bila seorang tadi telah disarungkan dengan hullatul iman dan dihiaskan dia dengan zinatil irfan, pakaian keimanan yang sangat hebat, dan juga dihiaskan, sarungkan dengan perhiasan ma'rifah yang sebenar dengan Tuhan, tiba-tiba dia tidak jaga benda itu dengan bahawa dia cenderungkan hati dia kepada akuan, kepada makhluk. Sebab itu salah satu doa daripada doa para awliya ilahi ta'ala, dia bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfaza qulubana minal maili ila ghairik. Allahumma inna natawassalu ilaik, ya Allah kami bertawassul dengan keberkatan Habib kekasih engkau, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta apa? Antahfaza qulubana, ya Allah peliharalah qulub hati kami ini. Antahfaza qulubana minal maili, daripada cenderung tertarik ataupun terpaut kepada makhluk, yakni kepada selain engkau. Sehingga di sini dia kata hatta tamila ilal aqwan, kepada makhluk, maka menyebabkan dia memalingkan kalbi dia, menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insan kalau dia memalingkan hati dia menuju kepada Allah, maka dia mendapat nikmat besar. Sebaliknya kalau diikatkan hati dia dengan makhluk, itu satu bala besar. Sebab makhluk tidak boleh membuat apa-apa pada hakikatnya. Yang menentu mentaksis ialah Allah Subhanahu wa taala. Lalu didatangkan sini firman Allah taala, alaihissallahu bikafin abdah. Adakah tidak Allah taala sebenarnya kafin? Dia yang memelihara, dia yang mencukupkan, dia yang mengawal segala-gala. Adakah satu perkara berlaku bukan dari taksis iradat? Tidak ada. Dan tidak ada satu perkara yang mawjud di sekalian alam ini, sama ada dahulu, sedang dan akan datang, ataupun yang lebih dekat pada diri kita, perubahan kita, kecil, besar, sakit, sehat, senang, susah, lain daripada Allah datangnya? Tidak. Semuanya kullum min indillah, semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, untuk mengasah dan menajamkan ma'rifah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta Tuhan tutup kalbi kita, jangan berhadap kepada makhluk. Jasad kita dengan makhluk tak apa, kalbi jangan. Kalbi kita mutawajjih, sentiasa berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pakaian sunnah para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Abdanuhu ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, tapi hati mereka tidak. Hati mereka sentiasa dengan kekasihnya, pentadbir yang maha kaya, yang memiliki segala-galanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang menjadi tempat tilik Allah, bila ditilik hati itu, mana dekat, berkasih, bermesra dan bergantung dengannya, maka dia akan diberikan limpahan-limpahan kurniaan yang hebat daripada Allah Ta'ala, dan mendapat kasih sayang yang sebenar daripada Tuhannya. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan itilak, memandang kepada kalbi kita, tiba-tiba kalbi kita tidak bergantung kepadanya, tidak mengenalinya, bahkan bergantung kepada dirinya atau kepada yang lain, maka dia mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain.
Ya Allah, jangan engkau serahkan diri aku kepada aku. Maknanya jangan kita ada perasaan iaitulah merasakan diri kita boleh menentukan atau kita mempercayai selain Allah Ta'ala. Disuruh kita beriman, yakin billah la bi anfusikum, dengan Allah bukan dengan diri kita. Satu pahaman yang mengatakan kita mesti ada keyakinan diri, itu ada pahaman sesat. Banyak kita dengar kan, kita mesti ada keyakinan diri, sesat. Al-yakinu billah la bi anfusikum. Yakin itu dengan Allah bukan dengan diri kamu. Diri kita adalah makhluk yang terikat dengan Allah Ta'ala. Dilarang. Sebab itu disuruh kita at-tawakkul, bergantung, berserah kepada Allah Ta'ala selepas kita usaha dan ikhtiar. Sebab apa kita berserah? Sebab tidak ada satu pun yang boleh menentukan. Kalau insan dia boleh menentukan hidupnya, tak ada orang sakit. Kalau insan boleh menentukan hidup dia, tak ada seorang miskin. Siapa nak miskin tak nak, siapa nak sakit tak nak. Tapi kenapa kena sakit? Kalau mati lagi pula Quran sebut sampai ada perangai manusia seolah nak lari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad SAW, sesungguhnya kematian yang manusia kalau boleh nak lari daripada dia. Terutama orang kafir, kalau tersebut mati cukup dia takut. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya maut itu akan bertemu dengan kamu. Pada semua itu dalam taksis iradat Allah Ta'ala, maka dilarang kita bersandar hati kepada selain daripada dia, hatta diri kita sendiri. Sebab kepahaman mengatakan kita kena yakin diri, itu pahaman yang tidak betul. Pemahaman yang bercanggah dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri orang yang paling hebat, yang kemuliaan yang tinggi. Laulaka maka nanti raflak, kalau tidak kena engkau ya Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi ini. Rasul yang begitu hebat sendiri pun bermohon kepada Allah supaya hatinya tidak bergantung kepada dirinya, bahkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pentadbir segala-galanya, dialah yang mentaksis, menentukan segala-galanya daripada azal dan seterusnya. Itulah arti kita betul-betul makrifat akan Allah Ta'ala, bahawa kita keluar daripada haul dan quwwah. Haul mana daya dan upaya kekuatan kita menuju kepada bergantung kepada haulillah wa quwwatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul dan kuwah, tidak ada daya dan upaya kekuatan melainkan dengan Allah. Adalah hakikatnya minallah billah ilallah. Dari Allah, dengan Allah, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau insan itu beramal, dia merasakan dari diri dia, maka ia akan jadi terhijab dengan Allah Ta'ala. Dan akan berlaku kerosakan rohani dia dengan memandang dirinya. Akhirnya bercambahlah penyakit dalaman ar-riya, as-sum'ah, wal-ujub dan sebagainya. Sebab itu dia suruh kita mengikut apa yang Tuhan saran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu. Katakanlah bifadlillah, dengan kurnia Tuhan. Semua ni dapat dengan iman kurnia dia. Al-ihsan, al-ma'rifah itu tazin, hiasan daripada dia. Fabizalika falyafrahun, dengan demikianlah kamu gembira. Mana kita gembira, alhamdulillah, mujuk Allah Ta'ala beri kita keimanan. Alhamdulillah, mujuk Allah izinkan kita melakukan amal saleh dan seumpamanya. Itu cara dia tuntut. Bukan kita memandang seseorang itu memandang kehebatan dirinya dalam beramal, ini akan merosakkan kedudukan dia dengan Allah dan menyebabkan kerenggangan dan kejauhan qalbi dia dengan Tuhan ni. Oleh kerana itu, angkatlah kata Tuan Pengarang tadi, yang itulah wallahi ma ra'aitul izzah illa fi raf'il himma 'anil khalq. Demi Allah, aku tidak lihat kemuliaan itu, kata guru bagi Syekh Ibn Athaillah, Syekh Abu Abbas Al-Mursi, itu melainkan pada mengangkat hemmah daripada makhluk menuju terus kepada Allah. Angkat hemmah kita daripada bawah, mi'rajkan dia. Mi'raj mana angkatkan dia menuju kepada Al-Khaliq. Angkat hemmah kita daripada asar menuju kepada mu'assir. Daripada asar makhluk kepada mu'assir, wallahu ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW
dan para ahli bait dan masyayikh, kita diberikan lagi pendekatan makrifat kepada Allah, dan Allah Ta'ala berikan semakin terang cahaya nur makrifat dalam kalbi kita, dan lebih mengenali Tuhan dengan lebih terang. Ya, mudah-mudahan dengan itu menambahkan lagi kemanisan dan kesedapan makrifat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin. Inna khairal kulluhu bi wa anta bil arabi wa rabbana. Assalamun ala mursalin walhamdulillah. Dengan kesempatan ini saya jemput pada hari Ahad ada majlis perkahwinan di rumah anak kat Sekaman Ayat, tapi jemput semua hari Ahad, insya-Allah. Wallahu a'lam.